Assalamualaikum. Hari ini kita akan sambung pelajaran kita bab 10 iaitu perimeter dan luas. Okey, tajuk ni kamu dah biasa belajar. Tapi di tingkatan 1 kamu akan belajar dengan lebih mendalam lagi. Okey. So jadi hari ini kita lebih fokuskan kepada perimeter. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan perimeter? Perimeter ialah jumlah ukuran panjang sisi yang mengelilingi suatu kawasan tertutup. Okey, ukuran ialah jumlah ukuran panjang yang mengelilingi kawasan tertutup. Mengelilingi maksudnya yang keliling kawasan tertutup. Contohnya kita ada kolam renang yang cantik ni. Bestnya dapat bercuti. Okey, kolam renang ni bentuknya segi empat tepat. Jadi kita akan ukur keliling ni. Okey, kolam ni bentuknya segi empat tepat. Senang kita nak ukur. Di sekelilingnya ialah panjang dan lebar. Ni panjang juga dan lebar. Lurus tak ada masalah. Tapi bagaimana pula dengan kolam yang melengkung cantik ni? Ni ada kolam untuk yang macam jacuzzi ke, untuk kanak-kanak. Okey. So jadi kolam yang melengkung-lengkung ni kita boleh ukur dia dengan menggunakan pita ukur. Okey, so kita ukur dah. Pita ukur macam kalau orang buat rumah tu ada tali tip kan, orang kita panggil tali tip tu. Diukur, lepas tu dekat tali tip tu pun dah ada ukuran cm, inci. Tu cara dia. Okey. Okey, kita tengok contoh. Okey, contoh ni dia kata tentukan perimeter bagi setiap bentuk berikut. Perimeter tadi apa maksud dia? Ukur panjang keliling kawasan yang tertutup. Okay, so jadi kita akan ukurlah keliling ni. So jadi ukuran dia macam mana? Okey, ukuran dia. Okey, so kalau kita nak start ukur, okey. Ni, sebelum tu cikgu nak habaq. Kalau dia buat macam ni tanda 2, sini pun dia tanda 2, maksudnya ukuran dia sama. Sini pun 9. Okey. So, kat mana lagi? Okey, yang merah ni maksudnya ukuran dia 3. Okey, so bila sini 3, sini pun 3. Okey, lepas tu ada tanda 1 ni kan. Ni tanda 1, satu senggat. Okey, satu senggat ni mewakili 4 cm. Jadi sini pun 4, sini pun 4. Okey, macam mana panjang VW ni? VW ni maksudnya sama dengan PU kan. Okey, bila PU, okey, sini P ke Q 4, R ke S maksudnya kat sini R ke S sini pun yang tak nampak ni pun sebenarnya 4, PU ni pun 4. Jadi 4 campur 4 campur 4 jadi 12. Okey. So jadi bila kita nak kira, okey, nak lebih selamat, kamu tulislah. Okey. So RS, katalah kita nak start dengan RS. Okey, RS tambah lepas S ST kan. Okey. ST. Kalau kamu perasan huruf dia ujung S, lepas tu start dengan huruf S. Macam tu. So kat sini mesti huruf T. ST tadi dah buat. Ni ST, ETU. TU, lepas tu U apa pula? UV. Lepas tu tambah VW. Okay, tambah WP. Okay, tak muat. Tak tambah kat bawah. Lepas tu tadi akhir dia P, tak balik P, PQ. Okey, lepas tu mesti Q. Okey, kalau nak tengok siap betul atau tidak, kamu tengok last kita huruf A, awal kita huruf
Tu kau siap dah lah. Okay, jadi sekarang kita buat ukuran. RS berapa? 4 tambah ST 3 tambah TU kena settle. TU 4 settle. UV 9 tambah VW 12. Okay, settle. WP settle 9. P9. Okay, dah settle. PQ 4 tambah 4. QR 3. Okay, sekarang jumlahkan, kamu akan dapat 48. Okay, sebab dia unit dia cm, kamu boleh ke ujung cm. Okay, so jadi kalau antara ni nak tulis 4 cm, 3 cm tak payah. Sebabnya dia macam mengganggu. Okay, last kali tulis cm. Ukuran cm dia. Okay. Okay, sekarang kita try contoh ni. Okay, contoh ni ada dalam buku teks, muka surat 226. Okay, so sekarang kita buat contoh ni. Kamu nak start dengan huruf apa? Kalau kita start huruf A. Okay. So, kita akan buat A, B tambah A, B. Lepas tu mestilah B, C. Lepas tu depan hujung dia C, awal dia B. Lepas tu B, D. Lepas tu D. Nak pilih D, G ke? Tak, D, E. Sebab perimeter maksud jumlah ukuran panjang sisi yang keliling. Kalau kita pikuk ni, kita pikuk ni D, C, E. Ni bukan keliling, jadi kita pergi ke D, E. Okay, so D, E tambah E, F. Okay, E, F dah. So F, okay, siap saya mau balik. Dah lengkap belum? Okay, ni A. Akhir dia si A. Okay, B, B. Lepas ni C, C. Ni D, D. E, E, F, F. Okay, lengkap. So, sekarang kita buat panjang AB. Panjang AB 6 tambah BC 4. CD. Oh, CD tak ada lagi. Okay, kalau tak ada lagi, kita tengok. E, G 3. Tapi kita FA kita 9. Dan bila EG 3, maksudnya GA ni macam mana boleh dapat 6? Okey, panjang FA 9. 9 keluar 3. Okey, dapatlah 6. Sebabnya 3 campur 6 dapat 9. Dan EB ni mestilah panjang sama dengan FA. Okey, bila GB 6, CD pun 6. Jadi kita dapat CD kita 6. DE 5 tambah EF tak tulis. Bila tak tulis, dia panjang dia sama dengan A, B. Jadi ukuran ni ialah 6. Jadi EF 6, FA 9. Okey, jumlah semua ialah 36. Okey, satu benda yang cikgu nak ingatkan kat kamu. Andailah kata ada satu kolam. Okey, sekejap cikgu lukis kolam yang cantik sikit. Okey. Andai kata ada satu kolam. Okey, di tengah-tengah dia pun kolam kita ni bentuk macam donat. Okey, donat. Okey, so jadi kolam kita bentuk donat. Jadi kalau dia suruh cari perimeter kolam ni, kamu kena jumlahkan keliling ni ditambah dengan keliling ni. Okey, so sebabnya ni kita dah lihat luar tu A, ni pun B. Yang keliling kecil ni kita panggil B. So jadi ini nak cari perimeter tu untuk yang bentuk yang macam ni, kamu kena buat A campur B. Kenapa kita kena tambah dengan B? Sebab lilitan B ni ialah menutupi kawasan ni lah. So ini pernah keluar dalam soalan SPM 2010 macam tu, cikgu tak ingat. So jadi kalau bentuk yang macam ni, ni pun kena tambah sebab dia adalah orang kata apa, panjang sisi yang mengelilingi kawasan tertutup. Okey, kita pergi contoh yang seterusnya. Okey, bagaimana dengan bentuk ni?
Okay, so ukur perimeter bagi objek ni. Okay, so kalau bentuk yang macam ni, okay, dia memang tak ada ukuran pun. Nanti cikgu terangkan. Okay, kalau yang orang kata apa, mendatar ni, kalau diukur, kalau kita boleh ukur berapa baris ke apa, ni cikgu anggarkan lah, sebabnya ni pada bukan lukisan sebenar lah. Okay, katalah ini 6 cm. Kita ukur dalam buku kamu 6 cm. Sini 3 cm. Andai katalah ni panjang dia 3 cm. Yang kecil ni 1 cm. Okey, so berbalik pada soalan, ukur perimeter bagi objek dalam rajah. Okey, bawah. Okey, mungkin dalam buku kamu ni kamu ambil pembaris, kamu ukur. Okey, so di sini akan dapat 6 cm, 3 cm, 1 cm, 1 cm dan 3 cm. Bagaimana pula dengan yang lengkung ni? Okey, yang bahagian yang melengkung ni kamu perlu ambil benang. Okey, ambil benang, ukur keliling. Macam kamu belajar geografi, kalau kita nak ukur panjang sungai yang melengkung-lengkung ni, kamu kena ambil benang, pelan-pelan ukur macam tu. Okey, so jadi kalau ambil benang ukur keliling ni, seperti dalam buku teks, muka surat 226 juga, kamu akan dapat panjang yang lengkung ni ialah 6.3 cm. Okey, bila dah siap, okey, sekejap Okey, so jadi yang melengkung ni kita guna benang. Okey, benang. Kita ukurlah keliling ni. So letak kat pembaris. Dapatlah ukuran dia 6.3. So jadi perimeter dia start dengan mana? Sini. Okey, 1 cm. Okey, 1 tambah 3. So tambah 6. Okey, tambah 3, settle. Okey, lepas tu tambah 1 dan yang terakhir 6.3. So tekan kalkulator, dapatlah jawapan 20.3 cm. Okey, dia tak semestinya start dari sini. Kamu mungkin nak start daripada 3 pun tak ada masalah. Kalau start dengan 3, kamu boleh pilih ikut jam ataupun lawan jam. Tak kisah mana-mana. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada bahagian menganggar perimeter. Okey, kita boleh menganggarkan perimeter juga. Okey, yang tadi kita guna ukuran. Okey, ini kita boleh menganggarkan perimeter. Okey, kita boleh menggunakan kertas graf segi 4 sama ataupun kertas graf untuk menganggarkan perimeter suatu bentuk. Okey, lebih sesuai kertas graf lah. Kertas graf dia halui-halui, kotak-kotak, sabut. Okey, so sesuai kertas graf. Tapi kalau tak ada kertas graf, kita guna kertas graf. Okey, mula-mula kalau kita nak ukur orang kata daun ni. Okey, nak menganggarkan perimeter keliling ni. Keliling daun kita tak kira ni batang kan. Tak perlulah. Okey, maafkan cikgu. Okey. So sebenarnya bila sebut daun, yang ujung ni pun kita kira. Okey. Ingat balik. Ulang balik. Bila sebut daun, ni pun kena kira. Okey, dia punya ranting kecil kan. Okey. So jadi langkah pertama, kita letakkan daun tu ke atas kertas grade yang bersisi 1 cm. Bersisi 1 cm ni maksudnya sini 1 cm, panjang 1 cm, lebar ni pun 1 cm. Okey, bila surih bentuk daun ni, okey, ni daun kita letak dulu. Okey, kemudian kita surih. Okey, bila dah surih, maksudnya kita ambil daun ni, kita letak, kita ikut keliling ni. Inilah nama yang surih. Okey, lepas tu kita menganggarkan yang kedua, menganggarkan perimeter bagi setiap bentuk berpandukan kertas graf. Kita anggarkan perimeter dia. Jadi bila kita nak anggarkan, cara dia ialah, okey, kita tandakan. Okey, kata ni panjang ni 1 cm. 1, 2, ni
angkar, bukan betul lah. 3, 4, ni 5, 6, 7, 8, lengkung ni kata 1, 9, 10, ni kata 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, ni ke sini 20, 22, 23, 24, 25. Ni kita 26. Okey, so jadi kita anggarkan dia 26. Okey, jadi anggaran kita tadi ukuran dia ialah 26. Okey. Okey, kemudian ni perkara pertama, kedua, ketiga, kita kena ukur perimeter bagi setiap bentuk menggunakan pembaris atau benar. Jadi yang tadi hanya kita anggarkan iaitu yang kedua. Sekarang kita kena buat yang ketiga iaitu ukur perimeter bagi setiap bentuk menggunakan pembaris atau benar. Jadi kita kena ambil benar, ukur keliling termasuk ranting ni. Ukur keliling. Lepas tu letak atau pembaris. Jadi kita akan dapat ukuran yang sebenar, iaitu 24.5. Okey, sekarang kita tolak kecil tolak besar. Berapa beza dia? Beza anggaran dengan yang sebenar, kamu akan dapat 1.5 cm. Okey, 5 cm. Okey, bagaimana anda menganggar perimeter dengan tepat? Okey, ketepatan anggaran perimeter dapat diperoleh dengan membandingkan nilai anggaran dengan nilai ukuran perimeter yang sebenar. Okey, semakin kecil beza, tadi kan kita ukur beza, kira beza dapat 15 cm. Jadi kalau nilai yang makin kecil, okey, maksudnya semakin jitulah anggaran ukuran perimeter tu. Okey, kalau dapat lebih beza dia 0.5 cm, katalah kita kira semula anggaran tu kita dapat 0.5 cm beza dia. Jadi dengan 0.5 dengan 1.5, maksudnya ukuran anggaran yang kedua itu 0.5, dia adalah lebih jitu. Okey, semakin kecil beza nilai, semakin jitulah. Jitu tu maksudnya tepat anggaran itu. Okey, seterusnya kita nak pergi menyelesaikan masalah perimeter. Okey, selalu dalam periksa akan tanyalah soalan-soalan macam ni. Okey, jadi kita tengok contoh pada muka surat 228. Raja di sebelah menunjukkan kawasan letak kereta di hadapan sebuah komplek beli belah. Pihak komplek beli belah itu hendak memagari seluruh kawasan letak kereta kecuali laluan masuk dan pintu utama. Sekiranya kos memagar ialah 80 RM 80 cm, berapakah kos yang ditanggung oleh pihak kompleks beli belah? Okey, ini adalah bentuk pasaraya tu. Okey, cikgu keluarkan gambar raja pasaraya tu. Jadi dia tak mau ukur pintu masuk dengan pintu keluar. Jadi kita ukurlah keliling tu. Okey, jadi kamu nak start dengan huruf apa? Kalau cikgu start dengan huruf A lah. So jadi A, B. Kita start dengan huruf A, B. Tambah B, C. C, D. Tambah D, E. Tambah E, F. Tambah F, G. Tambah, tak celur kan? Tak apa. G, H. Tambah G, H, H, tak boleh. Okay, J, K. Tambah K, L. Okay, habis ya? Okay, jadi kita buat ukuran. Okay, set A, B 45. Tambah B, C. Tak tahu, jadi tak tahu. Kita tengok dulu. Okay, so 35 tanda 2 senggat ni. Ini
35. 12 ada, 30 ada. Okey, sini HG. G. Okey, sekarang kita tengok ukuran semua. Sini 8. LM 8, ni 45. 8 mencampur 45, 50, 53. 53 tambah 35 panjang ni dengan 12, 5, 8, 9, 10, 10, 1, 6, 5 campur 1, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, jadi jumlah semua 100. Okey, 100 maksudnya tolak 10. Panjang 100 tolak 10 jadi 40. Jadi 90 lah. 90. Okey, so 90. Okey, semua ni 90. Okey. So kalau 90, okey, so CB berapa? Tinggi asal berapa? 35 dengan 30. 35 dengan 30 jadi 65. 65 kita tahu tinggi ni 38 dengan 38 ni 32. Yang ni kita nak cari CB ni. 38 32 dengan 8 40. Jadi tolak 40. So dapat sini 15. Okey, sekarang kita boleh tambah BC 15, CD 35, KDE 35, EF 12. Ni siap. FG 30, GH, JK, dua-dua ni campur tadi kan. JK kan, kalau kita gabung sekali, dia ambil ujung dengan ujung. JK dapat 90 tambah dengan KL yang terakhir, KL 32. Okey. So total dapat jumlah semua ialah 304. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.